Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hajah Nur Arzah binti Abdul Aziz. Okey, jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil tugasan 3 kami lah, iaitu BMMB 3123 Semantik Bahasa Melayu. Okey, jadi pada hari ini kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama saudara Hozidin, yang kedua saya sendiri Muhammad Syami Aizat, yang ketiga ialah saudara Faris Iqmal. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan tugasan. Jadi untuk soalan tugasan ni, anda diminta untuk menghasilkan satu teks yang mengandungi istilah khusus yang bertemakan pengintegrasian pendidikan bermakna yang optimum. Jadi dalam teks tersebut, anda dihendaki untuk mengaplikasikan teori semantik dalam peribahasa bahasa Melayu yang dihasilkan dalam teks tersebut, kemudian mempersembahkan hasil tugasan tersebut secara bercetak dan lisan dengan menggunakan perisian multimedia yang sesuai lah. Okay, baik, seterusnya kita lihat kepada isi kandungan. Okay, jadi terdapat 4 fokus utama dalam pembentangan kami pada hari ini, iaitu pengenalan, teori semantik, teks pengintegrasian pendidikan bermakna optimum dan juga aplikasi teori semantik dalam peribahasa. Okay, pertama sekali kita lihat kepada pengenalan. Okay, semantik ni merupakan satu kajian interpretasi konotatif, rujukan denotatif, syarat benar ataupun struktur argumentasi dan peraturan tema yang kesemuanya mempunyai pertalian dengan sintaksis ataupun ayat. Okay, jadi ianya membekalkan kajian makna ayat untuk bahasa dengan cara menghuraikan makna secara spesifik serta dianalisis melalui sintaksis yang melibatkan wacana ataupun teks secara keseluruhan. Jadi proses analisis makna ni dalam sesuatu bahasa dianalisis menggunakan teori-teori semantik. Jadi walaupun begitu, tiada satu teori yang relevan diaplikasikan untuk menganalisis makna ujaran dengan lebih tepat. Oleh itu, pemilihan teori yang bersesuaian dengan konteks ayat amatlah penting dalam menganalisis makna-makna dalam bahasa Melayu. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kepada teori semantik di mana terdapat 4 teori semantik, iaitu teori imagen, teori behavior, teori logik simbolik dan juga teori analisis komponen. Okey, jadi untuk kita lihat penerangan tentang teori imagen, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, terima kasih saudara Syahmi Aizat atas pembukaan pembentangan yang agak menarik. Jadi seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membuat sedikit penerangan tentang teori imagen. Jadi menurut kata-kata daripada Siti Hajar Abdul Aziz pada tahun 2009, beliau menyatakan bahawa teori imagen ini merujuk kepada makna suatu perkataan yang berhubung dengan imej yang terbayang dalam minda penutur atau pendengar. Jadi kalau kita lihat pada kata-kata ini, teori ini berkaitan dengan makna suatu perkataan itu yang boleh dikaitkan dengan imej yang tergambar ataupun imej yang kita bayangkanlah dalam minda kita sendiri. Jadi imej yang dimaksudkan ini tidak bersifat visual kerana ianya tidak dapat menepati gambaran sebenar yang dimaksudkan atau telah sedia ada. Jadi imej yang muncul dalam minda setiap penutur atau pendengar itu bukanlah imej yang bersifat visual ataupun yang bersifat tepatlah kerana setiap pemikiran manusia berbeza-beza. Jadi tafsiran bagi suatu gambaran imej itu juga akan berbeza-beza. Okey, contohnya kita lihat pada perkataan kereta buruk. Jadi perkataan kereta buruk ini mungkin mempunyai beberapa imej bagi satu ungkapan dan dalam keadaan yang lain. Wujudlah misalnya daripada beberapa ungkapan yang berkongsi imej yang sama. Okey, misalnya bila kita sebut perkataan kereta buruk, jadi ada setengah orang membayangkan suatu kereta yang dalam keadaan usang, mungkin cat sudah terkeluar berkarat dan sebagainya kan. Jadi ada setengah pihak pula, setengah orang membayangkan kereta itu dah rosak dari segi enjinnya, tak boleh nak hidupkan dan sebagainya. Jadi imej yang terbentuk daripada perkataan itu maknanya berbeza-beza mengikut orang lah, mengikut situasi seseorang tersebut.
Jadi imej yang dirujuk tentang suatu perkara itu bergantung pada pengetahuan dan pengalaman yang berbeza bagi seseorang. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, yang imej yang akan muncul pada setiap minda itu pastinya berbeza-beza bergantung pada situasi, pengalaman ataupun pengetahuan seseorang itu. Misalnya kita sebut perkataan kereta buruk kepada orang dewasa dan bayi. Jadi kedua-duanya mempamerkan imej yang berbeza-beza. Namun demikian, terdapat segolongan perkataan yang tidak dapat dikaitkan dengan sebarang imej, seperti perkataan dan, atau, tetapi, manakala dan sebagainya. Jadi perkataan ini bila kita sebut pun kita tak dapat bayangkan bentuk dia, visual dia. Jadi hal ini kerana perkataan itu tidak mempunyai sebarang konsep makna lah. Begitu juga dengan perkataan-perkataan lain. Okey, kita lihat contoh di sini. Saya bawakan contoh untuk bagi masyarakat biasa dengan masyarakat Kelantan. Jadi kita lihat pada contoh perkataan timun itu sendiri. Jadi bila kita sebut timun kepada kedua-dua masyarakat ini, pastinya mereka akan membayangi timun itu dalam pengetahuan mereka sendiri. Jadi dalam masyarakat biasa mereka akan bayangkan timun yang kebiasaan kita lihatlah. Tapi dalam masyarakat Kelantan berbeza dari segi pengetahuan dan aspek konteks mereka itu sendiri, kerana mereka hidup dalam bahasa yang digunakan itu bahasa yang mengikut dialek mereka lah. Jadi mereka akan membayangkan timun ini ialah tembikai. Dalam perkataan kita lah yang biasa guna, iaitu buah tembikai ini, mereka akan bayang itu buah itu sebagai perkataan timun. Begitu juga dengan perkataan lada. Dalam masyarakat biasa akan membayangkan lada benggala lah yang ada warna hijau dan sebagainya. Tapi dalam masyarakat Kelantan ni, mereka menyebut cili itu sebagai lada. Jadi teori imejan ni akan mempengaruhi sebenarnya dari segi konteks dan pengetahuan sedia ada seseorang itu dalam menimbulkan visual dalam pemikiran mereka. Jadi seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan teori yang seterusnya. Terima kasih saudara Faris Imas atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang teori behaviorisme. Baiklah, Siti Hajar Abdul Aziz pada 2009 telah menyatakan bahawa teori behaviorisme ini dalam konteks semantik mempunyai hubungan dengan teori behaviorisme dalam konteks pembelajaran. Bloomfield pada 1933 dan juga Abdul Hasan pada 1980 dan menggunakan teori ini dalam menguraikan makna. Seterusnya, berdasarkan teori ini juga, analisis makna hendaklah berdasarkan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Sekiranya tingkah laku tersebut tidak dapat diperhatikan, maka analisis makna yang dilakukan hanya bersifat andaian semata-mata. Dalam seperti kata yang lain, seseorang dapat menggunakan dan membezakan perkataan seseorang boleh membezakan perkataan yang digunakan dengan betul dan tepat hasil daripada pembelajaran. Secara amnya, ciri-ciri teori behaviorisme adalah seperti berikut. Konsep metalis, yang pertama konsep metalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak tanpa data yang dapat disahkan. Seterusnya, mempercayai bahawa tingkah laku manusia dan binatang mempunyai persamaan. Seterusnya, tingkah laku manusia dalam berbahasa disebabkan keperluan untuk bersosialisasi. Yang keempat, perlakuan manusia ada hubungan dengan rangsangan dan gerak balas. Sebagai contoh, seseorang dapat membezakan antara haiwan lembu dan juga kerbau. Hasil belajar sendiri bahawa kedua-dua binatang ini mempunyai bentuk dan ciri yang berbeza. Seseorang yang marah jika dikatakan kamu bodoh macam lembu kerana dia mampu mengaitkan makna kata bodoh itu dengan ciri binatang lembu yang dimaksudkan. Sebaliknya, kita tidak menggunakan ujaran kamu bodoh macam kerbau kerana makna kata bodoh itu tidak dapat dikaitkan dengan ciri dan sifat haiwan yang dimaksudkan tersebut, iaitu kerbau. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan pembentangan. Okay, baiklah. Terima kasih saudara Hozidin. Seterusnya kita lihat kepada teori logik simbolik.
Okay, jadi untuk teori ni ada kajian tentang makna dan hubungannya dengan kebenaran ataupun yang dapat diterima oleh pemikiran melalui simbol bahasa yang digunakan lah. Okay, jadi untuk teori ini ianya menekankan kepada makna logik ataupun munasabah dan diterima oleh akal. Jadi melalui teori ini makna akan dianalisis dari sudut logik yang dapat diterima oleh akal melalui simbol-simbol bahasa iaitu lambang bunyi yang diujarkan, di mana lambang-lambang bahasa ini yang dapat difahamilah untuk menyampaikan sesuatu makna. Okay, jadi untuk kajian ini ianya dilaksanakan melalui dua sudut yang berbeza, iaitu yang pertama cara bahasa yang digunakan oleh manusia mempengaruhi pemikirannya sendiri, dan yang kedua ialah cara bahasa mencerminkan pemikiran manusia yang menuturkan bahasa itu. Okay, sebenarnya kita lihat apa perbezaan antara dua aspek tersebut. Yang pertama kita lihat cara bahasa yang digunakan oleh manusia mempengaruhi pemikirannya sendiri. Jadi untuk kriteria ini, bahasa yang digunakan ni akan mempengaruhi cara penuturnya berfikir. Jadi kita lihat contoh pemikiran Melayu yang mementingkan kesopanan hingga wujud kata sapaan berdasarkan hubungan kekeluargaan, peringkat umur dan juga mahupun sosial itu sendiri. Jadi terdapat perbezaan kata sapaan terhadap ibu bapa dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu lah. Kalau dari segi cara bahasa mencerminkan pemikiran manusia yang menuturkan bahasa itu pula, ianya merupakan cara berfikir penutur sesuatu bahasa itu mempengaruhi bahasanya. Maknanya di sini bahasa Inggeris menjadi bahasa utama di dunia yang kaya dengan istilah sains dan juga teknologi, di mana ianya menyebabkan istilah baru dalam bidang ini dicipta dan terciptalah dalam bahasa Inggeris. Jadi istilah-istilah tersebut akan dipinjamlah ataupun diserapkan dalam bahasa Melayu. Seterusnya kita lihat kepada kajian makna, di mana kajian makna ni terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu yang pertama ialah kajian semantik. Okey, jadi untuk kajian semantik ni ianya berkaitan dengan hubungan lambang ataupun simbol-simbol dalam bentuk kata yang diucapkan dengan rujukan ataupun makna yang ingin disampaikan, iaitu hubungan kata dengan benda ataupun kajian makna perkataan, dan ianya menghasilkan hubungan dan bentuk logik yang boleh diterima oleh fikiran. Itu untuk kajian semantik. Kita lihat pula kajian sintaksis. Kajian sintaksis ni merupakan hubungan antara satu lambang dengan lambang yang lain. Jadi setiap lambang ni mendukung makna yang tersendiri dan juga dihubungkan dengan lambang yang lain untuk membentuk sebuah susunan makna yang boleh difahami. Sebagai contohnya, pisang goreng dan juga goreng pisang. Maknanya di sini pisang goreng tu mempunyai hubungan antara satu lambang dengan lambangnya. Di situ kita lihat perkataan pisang dan goreng, ianya mempunyai hubungan antara pisang dan goreng itu. Jadi ianya membentuk perkataan pisang goreng. Seterusnya kita lihat kajian pragmatik pula. Kajian pragmatik ni merupakan kajian yang mengkaji lambang dengan tingkah laku. Jadi untuk kajian ini, ianya merupakan satu kajian cara ujaran mendapat maknanya berdasarkan tanda dan juga lambang yang digunakan oleh penutur untuk berhubung dalam bahasanya. Contoh perkataan seperti cinta, penjajah, mati dan sebagainya mempengaruhi tingkah laku manusia. Contohnya dari segi ekspresi muka, pergerakan bola mata dan juga gerak geri. Jadi apabila kita sebut perkataan seperti tersebut ni, ianya akan mempengaruhilah tingkah laku manusia. Seterusnya kita lihat kepada teori analisis komponen yang akan diterangkan oleh pembentang yang seterusnya. Baiklah, terima kasih. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan teori yang terakhir, iaitu teori analisis komponen. Jadi menurut John Lyon pada tahun 1995 menerusi Siti Hajar Abdul Aziz yang dikeluarkan pada 2009, menyatakan bahawa teori analisis komponen ini menjelaskan setiap perkataan mempunyai hubungan makna dengan perkataan lain. Jadi analisis komponen diaplikasikan bagi melihat hubungan makna bagi suatu perkataan dengan sejumlah unsur atau komponen makna yang lain. Jadi selain daripada analisis komponen ini, cara untuk memperlihatkan elemen semantik adalah dengan menganalisis fitur atau ciri semantiknya. Jadi analisis ciri ini menggunakan tanda tambah atau tanda tolak. Jadi tanda tambah bermaksud bahawa ciri tersebut hadir ataupun wujud pada perkataan yang hendak dianalisis makna itu. Manakala apabila tanda tolak menunjukkan bahawa kata itu tidak mempunyai ciri tersebut.
Okey. Kita lihat contoh di sini, penganalisis melalui komponen makna. Jadi saya bawakan di sini ada 4 perkataan iaitu ayah, ibu, teruna dan dara. Jadi bagaimana kita nak lihat perkaitan setiap perkataan tersebut, kita melakukan analisis komponen makna melalui fitur dan ciri semantiknya. Okey. Yang pertama, ciri manusia. Jadi dilihat di sini ayah, ibu, teruna dan dara ini semuanya mendapat ataupun semuanya ada tanda tambah. Jadi maksudnya di sini wujud perkataan manusia itu, wujud makna manusia itu bagi setiap perkataan tersebut. Kita tengok pula pada perkataan ciri yang kedua iaitu lelaki. Jadi lelaki ini hanya wujud pada perkataan ayah dan teruna saja. Kenapa tak wujud pada ibu dan dara? Kerana kita tahu ibu dan dara ini adalah ciri ini adalah perempuan. Kita lihat pada ciri yang ketiga iaitu perempuan. Tidak wujud pada perkataan ayah dan teruna. Dan yang terakhir iaitu ciri berkahwin. Jadi berkahwin ni kita dapat lihat wujud pada perkataan ayah dan ibu sahaja, kerana kita tahu ayah dan ibu ni ialah seseorang yang mempunyai anak kan, jadi semestinya mereka sudah berkahwin. Jadi untuk perkataan teruna dan dara ini kita tahu iaitu lelaki atau perempuan yang belum berkahwin. Jadi tidak wujud ciri berkahwin itu yang ditandai dengan tanda tolak. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan analisis penghasilan teks peribahasa melalui teori-teori semantik lah. Jadi berikut merupakan teks yang telah dihasilkan. Jadi saya serah kepada pembentang seterusnya untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Seterusnya saya akan membacakan teks analisis peribahasa ini. Teks tersebut ini bertajuk pendidikan bermakna bentuk pelajar cemerlang. Baiklah, pengintegrasian pendidikan bermakna merupakan satu proses menggabungkan pendidikan dengan makna yang mendalam dan relevan. Ianya merupakan nadi utama dalam melahirkan pelajar cemerlang. Ada padi, semua kerja jadi. Ada beras, semua kerja deras. Peribahasa ini signifikan dengan usaha melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang di negara kita. Dengan adanya langkah proaktif, usaha ini mampu direalisasikan. Oleh itu, semua pihak khususnya ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Mereka mestilah mendidik anak sejak setahun jagung. Lagi bah, kata pepatah, runtuh buluh, biarlah lari rebungnya. Dalam menempuh segala cabaran yang akan mendatang, seorang pelajar cemerlang haruslah menyiapkan diri dengan segala kelengkapan yang diperlukan dalam mengharungi liku-liku kehidupan sebagai seorang pelajar. Bah kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Walau bagaimanapun, dalam menjadi seorang yang berjaya, pengalaman pahit dan manis serta segala hal baik dan buruk haruslah ditempuhi dalam mengajar diri seseorang pelajar membentuk kepribadian sebagai seorang pelajar cemerlang. Oleh itu, pelajar haruslah buang yang keruh, ambil yang jernih, agar segala yang baik dapat menjadikan pengajaran dan panduan hidup sebagai seorang pelajar. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan lain untuk menerangkan tentang aplikasi teori semantik dalam peribahasa dalam teks penghasilan tadi. Baiklah, terima kasih saudara Ho atas pembacaan teks sebentar tadi. Jadi saya akan teruskan dengan aplikasi teori semantik dalam peribahasa atau yang terdapat dalam teks yang telah kami hasilkan. Baiklah, yang pertama kita lihat iaitu peribahasa sediakan payung sebelum hujan. Jadi teks ini boleh dianalisis menggunakan teori behaviorisme. Jadi kita tengok macam mana analisis tersebut. Jadi teori analisis teori behavioris, okey, sediakan payung sebelum hujan. Jadi apakah rangsangan dia, stimulusnya, iaitu hujan. Jadi bila ada suatu rangsangan, mesti ada tindak balasnya. Jadi responnya adalah bila hujan turun, kita akan sediakan payung. Jadi apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh peribahasa tersebut? Apa makna yang hendak diketengahkan? Jadi makna leksikalnya sebenarnya kita tengok pada makna asal dia, makna leksikalnya iaitu hujan. Jadi hujan ni maksudnya air yang turun daripada wap di atmosfera lah, yang saya rujuk daripada kamus DBP atau PRPM, di mana hujan merujuk pada air yang turun daripada wap di atmosfera iaitu menitik dengan banyaknya.
Seterusnya perkataan payung. Payung itu makna leksikalnya bermaksud alat yang bertangkai, alat bertangkai untuk melindungi seorang daripada panas ataupun hujan. Jadi kita dah tahu simboliknya payung ini semestinya pada hujan. Jadi kita lihat pada makna kontekstualnya pula. Apa yang hendak disampaikan hujan tu, apa yang dimaksudkan dengan hujan itu? Hujan itu memberi makna maksud ataupun maksudnya ialah musibah ataupun kesusahan yang akan datang. Jadi apa pula maksud kontekstual bagi sediakan payung? Jadi sediakan payung ini bermaksud berwaspada, bersedia. Jadi bila kita lihat pada peribahasa tersebut, sediakan payung sebelum hujan itu, berlaku perubahan makna. Okey, kalau kita lihat pada makna leksikal ni, kita ambil payung sebelum hujan turun. Jadi apabila berlaku perubahan makna, melalui teori behaviorisme ini, berlakunya bermaksud berwaspada sebelum ditimpa musibah. Jadi simbolik dengan makna asalnya, apabila hujan turun, musibah turun, kesusahan datang, kita haruslah sediakan payung, iaitu kita kena berwaspada atau sedia atas sebarang musibah yang akan menimpa. Seterusnya pula, peribahasa yang kedua, iaitu ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja beras. Jadi peribahasa ini akan dianalisis melalui teori analisis komponen. Okey, maafkan saya berlaku sedikit kekeliruan di sini. Okey, peribahasa yang kami bawakan ialah buang yang keruh, ambil yang jernih. Okey, jadi buang yang keruh, ambil yang jernih ini akan dianalisis melalui teori analisis komponen. Jadi kita lihat macam mana peribahasa ini dianalisis melalui teori ini. Jadi kita tengok pada maksud asal atau apa maksud peribahasa ini, iaitu melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik-baik sahaja. Okey. Jadi kita tengok pada teori analisis komponen, kita ambil perkataan buang. Jadi buang ini wujudnya perkataan ciri campak dan menghapuskan. Begitu juga dengan perkataan ambil. Ambil pula cirinya adalah tambah terima dengan tolak. Okey, itu maksud ambil. Jadi tengok pada perkataan keruh pula, dia punya analisis komponennya ialah cirinya ialah tambah bugam dan kotor. Simbolik dengan perkataan keruh itu sendiri. Jadi yang perkataan keempat iaitu jernih, iaitu simbolik dengan cirinya iaitu bersih dan kotor. Ciri yang semantik yang terdapat bagi perkataan jernih itu. Jadi apabila perkataan ini diperkaitkan, jadi makna leksikalnya yang kita tahu buang akan jadi hapus, keruh maksudnya kotor, ambil ni kita maksudnya adalah terima, dan jernih ini adalah bersih. Jadi apa yang dibawa oleh peribahasa ini sendiri dari segi makna kontekstualnya, iaitu buang yang keruh. Kita tengok pada ayat yang pertama, buang yang keruh, iaitu buang itu hapus, melupakan hal yang tidak baik. Keruh itu kita tahu kotor, jadi simbol ini ialah hal yang tidak baik, dia nak samakan kat sini. Tengok pada perkataan yang ayat yang seterusnya, ambil yang jernih. Jadi ambil ini iaitu terima, makna leksikalnya terima. Jadi sama juga dengan mengingati perkara yang baik. Jernih ini kita tahu bersih, jadi sama dengan perkataan yang baik. Jadi mengingati perkara yang baik. Jadi secara rumusnya peribahasa ini bermaksud melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik-baik sahaja. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan pembentangan. Baiklah, terima kasih saudara Faris. Okay, jadi seterusnya kita lihat kepada peribahasa yang seterusnya, iaitu ada padi semua kerja jadi dan juga ada beras semua kerja deras. Okay, jadi untuk peribahasa ini saya analisis menggunakan teori imajan. Okay, baiklah. Untuk teori imajan dalam penganalisis peribahasa ini, okay, jadi kita lihat yang pertama iaitu dari segi signifier, ada terdapat 3 perkataan yang saya keluarkan daripada peribahasa tersebut, iaitu padi, beras dan juga deras. Okay, jadi untuk teori imajan ni, kita dapat bayangkan sesuatu benda tu dalam pemikiran kita. Jadi untuk signify ni, kita boleh gambarkan gambaran padi tu macam mana, beras tu macam mana dan juga deras tu macam mana.
Kalau dari segi konsepnya pula, kita lihatlah kalau padi ni pula, padi merupakan apabila kita membayangkan menggunakan teori imajan ni, kita dapat bayangkan suasana padi yang terbentang luas. Kalau dari segi beras pula, beras ni kita boleh bayangkan satu makanan harian manusia lah, iaitu beras yang kita makan hari-hari kan, iaitu nasi ataupun beras lah. Jadi untuk yang deras pula, kalau melalui teori imajan ni, kita boleh bayangkan perlakuan yang pantas. Okay, jadi untuk makna peribahasa ini, ianya membawa makna peribahasa yang mengandungi imej yang berkaitan dengan bahan makanan, iaitu padi dan beras. Itu dari segi makna umum lah. Jadi kita lihat apa perkaitan peribahasa ini melalui teori imajan ni. Okey, untuk peribahasa ini saya pecahkan kepada dua maksud, di mana kita lihat yang pertama iaitu ada padi semua kerja jadi. Jadi apabila ianya mengalami proses perubahan makna melalui teori imajan ni, ianya membawa maksud langkah awal yang harus dilakukan sebelum mencapai tujuan akhir. Jadi untuk maksud yang sesungguhnya iaitu ada beras semua kerja deras, ianya membawa maksud mengandungi imej berkaitan beras, iaitu beras ni seperti yang kita tahu merupakan hasil akhir daripada proses pengolahan padi. Pada awalnya ianya merupakan padi dan akhir proses ianya menjadi beras. Okay, jadi untuk perubahan makna, jika seseorang mendapat bahan yang diperlukan, maka sesuatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar. Ini merupakan perubahan makna yang berlaku dalam peribahasa ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras. Okay, jadi apabila kita gunakan teori dalam melihat perubahan makna tersebut, ini akan membawa makna seperti yang berikutlah. Okay, jadi peribahasa ini mengandungi perubahan makna dari langkah awal sehingga mencapai tujuan akhir dan ianya dapat dijelaskan melalui teori imajan. Okay, seterusnya kita lihat peribahasa yang kedua iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya, di mana saya menggunakan teori logik simbolik dalam menganalisis perubahan makna yang terdapat dalam peribahasa tersebutlah. Okay, jadi kita lihat secara teliti untuk teori logik simbolik ini saya ada pecahkan kepada beberapa aspek tertentu. Yang pertama kita lihat dari segi makna leksikal, iaitu makna yang umum ataupun makna yang kita tahu dalam kamusnya begitu. Sebagai contoh kita lihat perkataan melentur yang terdapat dalam peribahasa tersebut ianya membawa maksud membengkok ataupun melentur. Kalau buluh pula, buluh ni merupakan tumbuhan yang mempunyai batang yang keras dan rebung ni pula merupakan anak pokok buluh tersebut. Okey, seterusnya kita lihat untuk kita lihat penggunaan teori logik simbolik ini dalam peribahasa ini, kita lihat kepada makna kontekstualnya, iaitu makna yang berkaitan dengan logiknya. Okey, jadi untuk dalam peribahasa ini kita fokuskan kepada tiga perkataan yang kita boleh lihat melalui teori inilah, iaitu perkataan melentur, buluh dan juga rebung. Jadi untuk perkataan melentur ni, ianya membawa makna kontekstual mendidik dalam konteks peribahasa inilah. Kalau dari segi buluh pula, ianya membawa makna kontekstual keras kepala dan rebung lembut. Jadi untuk simpulkan secara untuk lebih telitinya, kita menggunakan melentur buluh biarlah dari rebungnya ni sebab ianya bersesuaian dengan statement mendidik anak-anak ketika kecil lah, di mana kalau kita nak kalau kita bayangkan buluh ni apabila dia dah dewasa dia keras, tapi apabila dari rebungnya ni, rebung ni membawa maksud lembut. Okay, jadi untuk kita didik anak-anak ni ianya sangat sesuai jika kita mendidiknya sejak kecil lagi, kerana sifatnya yang mudah dididik dan juga dalam erti kata lainnya kita lihat kita maksudkan seperti kain putih lah, di mana kita boleh corakkan anak kita tu bagaimana kan. Okay, jadi untuk perubahan makna yang kita boleh lihat dalam perubahan peribahasa ini ialah melatih ataupun mendidik anak mestilah sejak dari kecil, kerana semakin membesar anak semakin sukar untuk mendidik mereka. Biasanya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Seterusnya, secara kesimpulannya, Pereira 2004 telah menjelaskan teori adalah pendapat atau pandangan yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Teori juga merupakan prinsip atau dasar pembentukan sesuatu ilmu. Teori linguistik merupakan prinsip dan dasar untuk menganalisis dan menguraikan tata bahasa. Manakala teori semantik pula adalah teori yang dapat meletakkan makna pada setiap perkataan dan ayat yang berkaitan dengannya dalam suatu bahasa. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.